Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, kita skip kata-kata laluan tu semua, kita skip sebab kes ni sangat-sangat panjang. Tapi saya nak cuba juga untuk habiskan dan buat satu video je. Jadi saya harap korang tak bosan lah. Kalau ada komplain, korang komen je kat bawah. Bisa baca. Okey, korang pernah dengar tak kisah tentang Jerry Michael William ataupun lebih dikenali dengan nama Mike William? Ya, sebenarnya kes ni dah di-request oleh salah seorang subscriber kita dan di-request dalam bulan lepas, kedua bulan lepas macam tu. Tapi lah sebab kita pun ada schedule kita kan, walaupun kadang-kadang tu adalah tak tersusun juga kita punya schedule kan. Jadi terima kasih untuk subscriber kita yang dah request kita ni. Dan kes ni memang orang kata boom. Orang Kelantan cakap pecah pala. Seriously memang unthinkable betul lah. Jadi kisah Mike ni sebenarnya dia popular dengan kisah seorang lelaki yang meninggal dunia disebabkan dibaham oleh buaya. Kita juga yang disalahkan. Jadi pada masa tu semua orang tahu kata Mike William ni meninggal disebabkan aksiden dibaham buaya. Tapi berbelas-belas tahun kemudian barulah keluar cerita yang sebenar. Dah sedia? Jom kita mula. Okey, nama penuh dia adalah Jerry Michael William. Dia dilahirkan pada 16 Oktober 1969. Dia dibesarkan di Bradford, Florida. Ayah dia bekerja sebagai pemandu bas dan maknya pula bekerja dekat Daska. Mike ni dia ada seorang abang dan dia rapat sangat dengan abang dia. Dia pun rapat juga dengan maknya dan diorang ni sekeluarga tinggal dekat double wide trailer. Sebab katanya pada masa tu diorang ni macam tak mampu untuk beli sebuah rumah. Malah Mike dan juga abang dia ni kalau cuti sekolah ke apa, dia akan pergi buat part time dan duit daripada gaji part time tu lah dia akan tolong mak dengan ayah dia ni untuk bayar bil-bil. Cuma dalam pada masa yang sama, mak dia adalah simpan duit dan kemudiannya mak dia gunakan duit tu untuk hantar anak-anak dia ni ke sekolah yang terbaik. Yang mana pada masa tu bila anak dia dah masuk ke sekolah menengah, dia pergi hantar anak dia ni ke sekolah private school di North Florida Christian School. Jadi masa Mike ni dekat sekolah menengah, dia seorang yang sangat cemerlang. Dia jadi ketua kelas, dia jadi pemain rugby ataupun football yang diorang panggil tu kan. Sebab ada yang cakap dengan saya, rugby dengan football ni lain kak. Rugby tu macam soft sikit, tapi football ni lebih kepada kasar-kasar macam itulah. Tapi tak apalah, kita panggil rugby lah kan supaya kita semua faham dan kita tahu itu adalah rugby, bukannya football yang sepak-sepak bola tu. Okey, jadi Mike tadi dia seorang yang sangat cemerlang. Dah tu dia ni baik tau. Dia suka tolong orang, dia peramah dan dia memang seorang lelaki yang sangat baik lah. Pada umur dia 15 tahun, dia mula kenal dengan seorang wanita yang bernama Dennis Merrill. Jadi masa tu diorang berdua ni mula bercinta. Dan bayangkan, si Mike tadi dia kan pemain rugby kan, pemain football Amerika macam itu. Dan Dennis ni pula dia seorang cheerleader. Orang kata mimpi indah setiap remaja lah. Perfect couple macam tu kan. Dalam masa yang sama, Mike ni dia ada seorang kawan baik. Nama kawan baik dia ni adalah Brian Winchester. Jadi Brian pada masa tu dia bercinta dengan salah seorang kawan dia orang ni juga yang bernama Katie. Jadi Katie ni cakap masa dia sekolah rendah, dia pernahlah bercinta dengan Mike ni. Tapi dia orang macam tak ngam, dah tu dia orang putus. So mereka berempat ni, Mike dengan pasangan dia dan Brian pula dengan pasangan dia, Katie tadi kan, diorang ni macam sahabat baik berempat tau. Mike dengan Brian ni kawan baik kan, Dennis dengan Katie ni pun kawan baik juga. Jadi kawan baik dengan kawan baik, couple dengan sama-sama kawan baik, perfect relationship macam tu kan. So diorang berkawan daripada sekolah menengah tadi sampailah diorang masuk college. Dah habis college, bekerja pun diorang kekal lagi, selalu jumpa, selalu lepak sama-sama. Yelah kebanyakan benda yang diorang buat, diorang akan buat sama-sama tau. Jadi masa Mike tadi dekat college, dia mula bekerja dekat satu syarikat hartanah. Bosnya Mike ni pun pernah puji dia tau. Katanya Mike ni seorang yang sangat tekun dan dia seorang yang sangat rajin bekerja. Jadi lepas dia dah tamat college tadi, dia bekerja sebagai broker. So pada masa tu, dia seorang yang sangat berjaya. Dalam tahun 1994, Mike tadi, dia berkahwin dengan Dennis. Katanya family Mike ni sangat-sangat sukakan Dennis. Dan family Dennis pun sama, diorang pun sangat sukakan Mike. So diorang tak ada masalah apa-apa. Dalam hubungan tu tak ada masalah apa-apa. Kedua-dua family pun saling support antara satu sama lain. Jadi tak lama lepas
selepas diorang berkahwin, Mike ada belikan sebuah rumah dekat kawasan kelas atasan, which is mahal. So Dennis pada masa tu dia tak perlu kerja dah. Dia jadi suri rumah sepenuh masa je. Sebab katanya pada masa tu Mike ni dia boleh hasilkan sebanyak $200,000 dalam masa setahun. Dan pada masa tu tahun 90-an tau, kiranya boleh tahan banyak jugalah kan. So dia dah tak payah dah nak pening-pening kepala nak cari kerja ke apa. Dia cuma perlu duduk rumah, jadi man besar, uruskan rumah. Hidup Dennis sendiri pun boleh kata mewah. Sebab apa je yang dia nak, dia akan dapat. Yelah, orang ada duit, suaminya kan kaya. Okey, kawan baik dia orang, Brian dengan Katie tadi pun berkahwin pada tahun yang sama, pada tahun 1994. Nampak kan kat sini, semua benda pun dia orang nak buat bersama-sama tau. BFF forever macam tu. Ever and ever and ever. Okey, pada tahun 1999, Dennis dan juga Mike ni dapat seorang anak perempuan. Dan tahun yang sama juga, Brian dengan Katie ni dapat seorang anak lelaki. Tak tahulah itu kebetulan ataupun memang suratan macam gitu. Jadi pada masa yang sama juga, diorang selalu keluar bersama, selalu lepak sama-sama. Katanya diorang suka berparti. We all started going out a lot. Let me stop you right there. We all being who? My wife and I, Kathy and Denise and Mike, we started going out to bars and concerts and drinking and doing a lot of things that we didn't really do while we were all in college, when probably it's more appropriate to do those sorts of things. But we started going out, a lot of drinking. Ya, pada malam diorang berparti itulah, itu merupakan saat pertama kalinya si Brian ni mula ada hati dengan Denise. Ada hati secara sexual tau. Malam tu juga, lepas diorang dah habis berparti berempat tadi kan, diorang balik rumah masing-masing, dan Dennis dan juga Brian ni diorang boleh bercall sampai pagi dan diorang bercakap benda yang tak sepatutnya diorang cakap. Maksudnya sual lagi lah. Kita macam shortcut kan, sebab yelah YouTube sekarang kan ada tutut sikit macam tu kan. Kita nak letak tut. Jadi korang faham sendiri lah kan. Jadi start daripada malam tu lah, diorang berdua ni mula menjalinkan hubungan cinta, hubungan asmara, aka hubungan sulit. Jadi masa tu Dennis tadi dia ada minta dengan suami dia nak kerja dekat restoran macam tu, sebab katanya boring lah duduk rumah je kan. So dia pun pergilah bekerja dekat sebuah restoran ni. Dia jadi pelayan macam itulah. Dan pada masa itulah Brian ni akan ambil kesempatan untuk pergi jumpa dengan Dennis. Dalam masa yang sama, Dennis dan juga Brian ni dah mula stop tidur dengan pasangan masing-masing. Dah tu Dennis tadi dia mula komplain lah. Kata Mike ni, yelah kalau dah mulakan hubungan tu mestilah macam ada curahan perasaan macam tu kan. Dia cakap lah dengan si Brian ni, kata si Mike ni dia gila kerja, asyik kerja je, sampaikan tak ada masa langsung untuk diri dia. Okay, Mike dan juga Brian ni dia ada satu hobi yang sama. Diorang ni suka sangat pergi memburu itik liar. Jadi pada masa rumah tangga si Mike tadi dah goyah tu kan, masa tu dia dengan Brian ni adalah pergi memburu sama-sama. Tapi katanya tempat yang diorang pergi masa tu agak jauh, ambil masa dalam 20 jam juga untuk sampai. Jadi dalam masa 20 jam diorang ada dalam kenderaan tu, si Mike tadi dia luahkan isi hati dia kepada si Brian. Ceritalah yang rumah tangga dia yang sedang bergelora sekarang ni. Dia dah macam tak tahu kenapa isteri dia dah mula tak nak layan dia. Dah tu dia cakap lah yang dia tak puas hati. Dia cakap Dennis sekarang ni macam dah berubah. Sampaikan Dennis dah tak benarkan untuk sentuh dia lagi. Sebenarnya Brian bolehlah Brian pun. Sebenarnya si Brian ni lah yang tak bagi Dennis untuk pergi tidur dengan suami dia sendiri. Kononnya dia tak nak kongsi cinta macam tu lah. Pening kan cerita ni kan. Mike pun mengadu lah kan, mengadu. Lepas tu dia pun mulalah cakap yang syakwa sangka dia tu. Katanya mungkin si Dennis ni dia ada laki lain kot, sampaikan dia tak nak bagi aku sentuh dia kan. Dah tu dia cakap duit Dennis ni pun cepat sangat habis dan tak tahu pergi mana duit tu. Dah tu Mike juga syak, mungkin si Dennis ni ada ambil dadah. Padahal duit tu semua dia guna untuk apa tau? Something was going on with her. He thought she was using drugs. He thought he had seen money disappearing. She'd been taking cash withdrawals out of the ATM, which I knew was for travel for us when we would go out of town. But he
he kind of thought it might be for drugs or something. Bayangkan, kawan baik dia boleh pergi mengadu domba dengan dia, kata masalah family, masalah keluarga, apa semua kan. Yang, yelah mungkin ada orang ketiga, tapi sebenarnya dialah orang ketiga tu yang berseronok-seronok dengan bini kawan baik dia sendiri. Pernah sekali, Mike ni dia pergi kerja dekat Destin, Florida. Jadi Destin tu katanya dekat kawasan pantai macam itu, cantik lah kan. So dia pun bawa lah bini dia sekali, si Denise tadi. Kononnya pergi untuk temankan dia, lepas tu boleh lah pergi holiday sama-sama juga kan. Dan sebenarnya dia pergi kat sana tu atas urusan kerja. Dia ada convention ke apa macam tu. Jadi pada masa Mike ni pergi bekerja, pergi kat convention tu kan, si Brian dia boleh pergi ke pantai tu dan dia beronok-ronok dengan si Denise. Boleh bayangkan tak, laki dia pergi bekerja, lepas tu dia boleh pergi keluar dengan laki lain. Best friend suami dia pula tu. Jadi Brian ni kerja dia adalah jual insurans. Dan sebelum ni pun dia dah ada jual dah insurans dekat Mike. Dah lama dulu dah Mike dah pernah beli dah insurans dengan dia. Cuma sekarang ni Brian yakinkan Mike untuk ambil insurans lagi, tambahkan insurans tu. Sebab yelah sekarang ni pun Mike bekerja tambah maju. Dah tu adalah poin-poin lain yang dia yelah buat point untuk pujuk, biasalah orang jual insurans kan. Dan Mike tadi pun tanyalah dengan bos lama dia. Bos lama dia ni dia anggap macam lebih kepada ayah macam tu tau. So dia tanyalah, patut ke dia nak ambil life insurance lagi ataupun nak tambah lagi life insurance tu kan. Dan bos dia cakap elok jugalah ambil, sebab yelah kau kan suka dengan aktiviti memburu itik liar tu, dan benda tu agak bahaya. Sebab kalau dah pergi cari itik nanti dekat sungai ke apa tu, kebanyakan tempat tu ada buaya. So benda tu bahaya kan. Jadi elok sangatlah kalau kau nak tambahkan lagi insurans. So sebab dah tanya pendapat daripada bos dia tadi pun, bos dia cakap ambil je lah. Jadi dia pun setuju. Katanya pada masa tu dia pergi beli $1.5 million policy insurance untuk dia. Pada masa ni Denise tadi dia dah fed up dah dengan Mike, fed up jadi isteri Mike, dan dia dah bercita-cita untuk nak mulakan hidup baru dengan Brian, kekasih hati dia. Dan Brian ni pun sama sebenarnya, dia pun dah tak sabar sangat dah nak mulakan hidup baru dengan Denise, aka isteri kawan baik dia. Tak habis lagi kau. So Brian tadi pun dia mula bincang dengan Denise, apa yang mereka patut buat. Dan Denise ni cakap dia tak nak bercerai dengan Mike sebab dia tak nak nanti berebut hak penjagaan anak dia orang. Dah tu dia tak nak hak penjagaan tu dikongsi ataupun mungkin diberikan pada Mike sahaja. Dia tak nak benda tu berlaku. So dia tak nak bercerai. Satu hal lagi, kalau dia filekan cerai, orang akan nampak yang dia tu jahat. So dia tak nak. Jadi masa tu diorang berdua ni pun bincanglah cara-cara untuk menghapuskan Mike. Antara idea-idea yang diorang bincangkan, pertama, diorang nak buat seolah-olah macam Mike ni dirompak. Kononnya masa tu Mike ni ada dekat tempat kerja dia, lepas tu ada orang pergi merompak Mike ni dan dia terbunuh dekat sana. Tapi cancel sebab kemungkinan besar siasatan akan dibuat secara terperinci dan ini merupakan kes bunuh. Next, idea kedua, diorang plan nak pergi ke satu teluk dekat pantai macam gitu. Dah tu diorang pergi berempat dekat sana, Mike dengan pasangan dia, Mike dengan Denise tadi kan, dan juga Brian ni dengan Katie, pergi sana bercuti ke macam gitu. Dan sebenarnya benda tu tak pelik sebab diorang memang selalu sangat bercuti sama-sama. Jadi diorang punya plan, dah sampai sana nanti diorang akan naik boat. Dah tu diorang akan bawa pergi tengah-tengah laut macam gitu. Dan diorang akan tolak Katie dan juga Mike. Bila dah diorang berdua tadi jatuh ke dalam laut, yelah diorang macam dah lemas ke apa kan. Lepas tu barulah diorang plan untuk tenggelamkan bot diorang ataupun buatlah sesuatu seolah-olah macam ada kemalangan yang dah berlaku. Dan Denise dengan Brian pula, diorang akan berenang menggunakan safety buoy yang kononnya diorang akan sediakan safety buoy tu awal-awal lagi lah. Dah tu diorang pun akan berenang balik ke pantai. Kononnya diorang berdua ni terselamat, lepas tu pasangan masing-masing meninggal dekat laut sana. Next, idea ketiga pula. Idea ketiga ni mereka plan yang Mike dengan Brian ni akan pergi berburu itik liar tu kan. Dan masa diorang berburu tu ada berlaku accident dekat sana. Dah tu diorang berdua ni jatuh ke dalam air dan Mike ni lemas dekat situ, Brian pula terselamat.
Jadi Dennis, dia paling setuju dengan idea ketiga ni. Yelah kan dia tak perlu nak buat apa-apa di rumah je. Tak tahulah apa yang diorang fikir pada masa tu. Macam mana diorang boleh tergamak untuk plan pembunuhan kawan baik diorang sendiri. Dan yelah suami sendiri kan. Pada 16 September tahun 2000, hari tu merupakan hari ulang tahun perkahwinan Mike dan juga Dennis. Jadi pada hari tu, Mike dengan Dennis ni sebenarnya dah plan awal-awal dah. Diorang nak pergi ke resort, nak sambut ulang tahun diorang. Nak sambut ulang tahun perkahwinan diorang. Katanya Mike pada masa tu excited lah juga. Yelah, mungkin ini satu-satunya peluang untuk dia cuba perbaiki hubungan dia dengan isteri dia kan. Tapi sebenarnya pada hari yang sama, Dennis dan juga Brian ni akan jalankan plan diorang untuk hapuskan Mike. Ya, pagi betul macam subuh macam itulah. Brian ni dia pergi ajak Mike untuk pergi memburu itik. Katanya dia ada satu pot baru ni dia nak tunjuk dekat Mike. Macam pot tu pot baik punya lah. Kalau tak pergi rugi lah macam tu. Dan pada malam kejadian tu, Brian dia pergi bawa Katie, isteri dia tadi kan. Dia pergi bawa Katie ni pergi dekat satu konsert. Dan dia sengaja bagi Katie tadi minum banyak-banyak supaya mabuk. Tambah pula dia pergi masukkan ubat dalam minuman isteri dia. Jadi bila dah minum mabuk tadi dengan minum ubat tu, mestilah esoknya tu Katie akan bangun lambat. Okey, dah settle hal Katie tadi. Esok paginya tu pada 16 Disember, katanya sebelum matahari naik, dia dah siap-siap dah. Dia pergi ke kedai, ajak Mike yang ada dekat sana untuk pergi memburu. Okey, sampai je dekat kedai, dia cakap dengan Mike yang kata telefon dia mati. Kau tak payah nak call aku lah. Kau ikut je aku daripada belakang. Macam tu kan. So masa tu diorang pergi dengan 2 buah kereta yang berasingan. Sebenarnya dia tak bagi Mike call sebab dia tak nak menara telefon ni detect telefon dia dekat mana. Cuma masa tu memang dia betul-betul matikan telefon dia. So diorang pun pergilah dekat tempat yang diorang masukkan. Dah sampai tadi, Brian yang bawa bot, Mike pula duduk dekat depan. Yelah sebab Brian kan yang tahu pot tu dekat mana. Jadi Brian lah yang bawa bot tu. Dalam masa yang sama juga, sebenarnya Brian ni macam berkira-kira masa tau. Dia nak kena cepat-cepat habiskan Mike ni, cepat-cepat settlekan kerja ni, sebab pada pagi tu dia dah berjanji dengan bapa mertua dia. Yelah untuk alibi dia nanti kan. I went back out to the driveway to leave. When I went out to the driveway, my driveway was angled and I was walking behind my truck and I saw out of the back tailgate blood was coming out of the back of my tailgate and dripping onto the driveway. And that freaked me out. So I rinsed that off. Yep, macam yang kita dah dengar tadi. Dah tu dia cakap, dia angkat mayat Mike dan dia masukkan ke dalam bot tu. Dah tu dia pindahkan mayat tadi ke dalam truk dia. Dan semua barang-barang Mike dan juga bot tadi dia buang je. Dah tu dia hidupkan truk dan dia balik ke rumah dia. Masih dia sampai dekat rumah tu, hari masih awal lagi, dan dia pergi baring tepi Katie, tepi isteri dia tadi. Seolah-olah macam dia tak pergi mana-mana pun, dia ada je kat rumah. Dah tu dia pergi call ayah mertua dia. Sebab macam yang saya kata tadi, pagi tu memang dia dah buat plan awal-awal dah. Dia nak jumpa dengan ayah mertua dia. Katanya dia orang nak pergi memburu itik Lia juga pada pagi tu. Bila dah buat call tadi, of course lah ada rekod dekat menara telefon tu kan, yang mengatakan sekarang ni Brian ada dekat rumah. Okey, lepas dah call bapa mertua dia tadi, Brian ni pun say lah bye-bye dekat isteri dia yang tengah tidur kan. Dia cuma cakap, hey aku nak keluar dah ni, macam gitu kan, say bye-bye lah. Kononnya untuk si Katie ni perasan, kata pagi tu suami dia ada dekat rumah. Jadi alibi kedua check kan. Alibi pertama daripada ayah mertua dia, alibi kedua daripada isteri dia sendiri. Okey, dah siap semua, dia pun pergilah ke truk dia. Nak gerak lah ni, nak pergi jumpa dengan bapa mertua dia kan. Tapi masa dia pergi dekat belakang truk dia tu, dia perasan ada kesan darah yang menitik dekat situ tau. Kan mayatnya Mike tadi ada dekat dalam truk. Dan dia sendiri pun dah tembak Mike tadi dengan senapang kan. Jadi of course lah ada darah yang menitik daripada mayat Mike tu. Jadi bila dah nampak ada darah yang menitik, of course lah menggelabah dia kan. Terus dia pergi tarik paip air, lepas tu dia pergi bersihkan kesan darah tu semua. Dan lepas tu dia terus tinggalkan rumah untuk pergi cari pot-pot yang paling sesuai
untuk hapuskan mayat Mike. Sebelum tu, dia pergi berhenti dekat satu Walmart dan dia pergi beli plastik kemah, tali dan juga pemberat sebab katanya dia nak pergi ke beberapa buah sungai. Jadi dia perlukan pemberat tu supaya mayatnya tak timbul. Dan tak lama lepas tu dia sampailah dekat sebuah sungai ni kan. Okey, dekat sana dia dah prepare semua dah prepare siap-siap nak hapuskan mayat Mike ni. Kononnya dia plan pada masa tu nak tenggelamkan mayat Mike ni dekat dasar sungai. So, Brian ni cakap masa tu dia cari kawasan sungai yang airnya surut. Dan dekat kawasan air surut tu, dia akan ada satu lopak air macam gitu. Ataupun lopak yang penuh dengan lumpur lah kan. Jadi dia plan untuk pergi tanam mayat Mike tadi dekat lopak air yang dia jumpa tu. So dia akan letakkan pemberat macam gitu dekat sana. Dan katanya kalau air datang pun, mayat Mike tu dia takkan terapung. Jadi itulah yang dia buat. Bila dah jumpa dengan satu lopak ni, dia pun gali-gali lah dekat situ kan. Dia macam nak tanam lah sikit. Masa dia tengah menggali tu, tiba-tiba je ada satu kereta yang datang tau. Dah tengok ada yang kereta datang tadi, macam gelabah lah dia kan. Dia terus tutup balik lubang yang dia gali dan dia buat seolah-olah macam tak ada apa-apa yang berlaku. Dah tu dia pun pergilah ke arah pemandu tadi kan, yang tiba-tiba dia datang tu. Dia borak-borak kejap, lepas tu dia belah daripada situ. Jadi pemandu tu sendiri pun yang datang tu, dia cakap memang dia perasan yang Brian ni agak pelik pada masa tu. Seolah-olah macam ada sesuatu yang nak disorokkan. Tapi dia taklah tanya lebih lanjut sebab itu kan macam privacy kan. Tak lama lepas tu, dia berjaya juga untuk tanam mayat Mike. Dan lepas tu barulah si Brian ni pergi ke rumah Katie ataupun ke rumah mak dengan ayah Katie ataupun ke rumah keluarga Katie. Katanya dia pergi sana untuk bincangkan makan malam Christmas. Sebab time tu kan bulan 12 kan. Okey, pada petang hari yang sama, bila Mike tak balik-balik rumah juga, macam yang diorang rancang, Denise, dia mula buat-buat panik. Dia call semua orang, kata yang dia dah lost contact dengan Mike. Dia tak tahu Mike ni ada kat mana sekarang ni. Tak lama lepas tu, barulah dia telefon 911. Dah tu dia report kata suami dia hilang dan pihak polis serta-merta buat pencarian. Dan tak lama lepas tu, pihak polis ni jumpa satu truk yang mana truk tu adalah milik Mike William. Dekat area truk tu juga ada satu kawasan sungai. Diorang jumpa bot dan beberapa barang milik Mike. Barang-barang tu semua ada dekat dalam sungai. Pihak polis buat pencarian besar-besaran dan masyarakat setempat pun turut tolong juga tau. Yelah, Mike seorang yang baik, ramai yang kenal dia, ramai yang sukakan dia, dan keluarga Mike memang kesian sangat. Diorang sangat terkesan tau. Lebih-lebih lagi mak dia. Mak dia sampai kesudah tak putus asa nak cari tahu tentang kebenaran dengan kehilangan Mike. Sebenarnya Brian sendiri pun, dia pun turut serta juga dalam pencarian tu. Ya, Brian dia pergi cari Mike ni dengan ayah dia. Ayahnya Brian ni, diorang kan kawan baik. Ayah Brian ni sendiri anggap Mike tu macam anak dia sendiri tau. Dan ayah Brian ni pun sama, dia tak putus asa. Dia pergi cari dekat segenap sungai dan katanya dia pusing beberapa kali semata-mata untuk cari tahu dekat mana Mike berada sekarang ni. Brian ada cakap dengan ayah dia, dah lah tu, jomlah kita balik dulu kan, nanti kita cari lagi macam itulah kan kalau kita. Dan si ayah dia cakap apa tau, dia tetap juga nak cari. Dia nak cari lagi. Dia pasti, dia yakin yang Mike ni masih lagi hidup. Dia nak cari dekat mana Mike sekarang ni. Katanya dia tak akan putus asa untuk cari tahu dekat mana Mike berada. Dalam masa yang sama, ayah si Brian ni, dia menangis-nangis dekat situ tau. Tak boleh bayangkan lah macam mana perasaan si Brian pada masa tu. Tak mungkin lah dia tak ada perasaan macam bersalah ke apa kan. Yelah, itu dia punya kerja. Dan dia buat ayah dia macam gitu. Nak cerita pasal kawan baik dia. Yelah, kawan baik kan. Ini ayah tau, darah daging dia. Sekali fikir macam sampai kesudah ayahnya tu kena tipu dengan dia. Okey, beberapa bulan kemudian, kes ni masih lagi tergantung dan masa tu pihak polis ni mula buat kesimpulan awal. Dia sekarang ni ataupun mungkin merayu dekat setengah pihak ke untuk cari suami dia sekarang ni kan. Tak ada. Dia diam je dengan alasan kata dia terlampau sedih sampai tak boleh nak berkata-kata dah. Jadi tak lama lepas tu, kes ni pun ditutup dan dianggap sebagai kemalangan biasa. 6 bulan lepas Mike ni hilang, makin banyak pula benda-benda milik Mike timbul tau.
timbul daripada sungai. Contohnya macam topi, lesen memancing. Dah tu adalah beberapa barang peribadi lain. Dan katanya semua benda-benda ni timbul, itu semua pun dirancang juga. Kenapa? Sebab Denise ni, kalau dia nak tuntut insurans yang katanya suami dia dah meninggal, dia nak kena tunggu selama 5 tahun dulu. 5 tahun orang hilang, baru diumumkan sah kata orang tu meninggal. Jadi lepas dah ada dokumen meninggal tu, barulah dia boleh pergi claim insurans. 1.5 million tau insurans yang baru. Insurans yang lama macam mana? Jadi sebab lepas 6 bulan kemudian, barulah barang-barang peribadi milik Mike tadi mula timbul kan. So katanya benda ni meyakinkan pihak-pihak tertentu, katanya yang Mike ni memang sah dah meninggal dunia. Ya, masa tu Denise tadi dapat claim duit insurans yang bernilai 1.5 million tu. Sebenarnya Brian dengan ayah dia ni pun ada tolong samalah. Ayah dia tolong juga sebab dikesiankan dengan nasib si Denise tadi. Yelah, dia dah jadi ibu tunggal sekarang ni dan dia dah tak ada mata pencarian apa semua dah tak ada kan. So untuk tolong Denise yang dah hilang mata pendapatan tu, jadi dia pun tolong menggesa pihak tertentu untuk benarkan Denise claim duit insurans tu. Dan tak lama lepas tu, jeng. Si Brian, dia pergi ceraikan isteri dia, Katie tu. Lepas dah bercerai, dia terus pindah masuk ke dalam rumah Denise, aka rumah Mike. Ya, dia pergi tinggal dalam rumah kawan baik dia dengan isteri kawan baik dia. Dan tak lama lepas tu, diorang berkahwin. Dan diorang hidup sebagai sebuah keluarga yang sangat bahagia. The end. Marah kan kalau DM macam ini. Okay, macam yang saya cakap tadi, pada masa yang sama, maknya si Mike tadi, dia tak putus asa tau. Maknya ni namanya Cheryl. Dia nak juga cari tahu apa yang dah berlaku dengan anak dia. Dia tak putus asa dan dia tak puas hati selagi dia tak tahu kebenaran dia. Katanya dia akan berdiri dekat simpang jalan sambil pegang spanduk sebab semata-mata nak cari anak dia yang hilang. Bukan sebulan 2 tau. Selama bertahun-tahun, mak dia tetap juga tak putus asa. Tapi bila Cheryl tadi cakap dengan Denise ni, yang kata dia tak akan putus asa, dia tetap juga nak cari tahu apa yang dah berlaku dengan anak dia. Dan si Denise ni cakap apa tau? Dia mula ugut mak mertua dia dan cakap, kalau kau terus berdegil macam ini, aku tak akan bagi kau jumpa dengan cucu kau. Kejam kan? After Mike disappeared, she threatened me. She said, if you do anything to get a criminal investigation, you're going to lose access to Ansley. Dan tak lama lepas tu, dia betul-betul dia putuskan semua hubungan dengan Cheryl dan dia dah tak bagi dah anak dia ataupun Cheryl ni jumpa dengan anak dia. Cheryl, maknya si Mike, dia tak putus asa sampai ke sudah tau. Sampaikan dia siasat sendiri apa yang sebenarnya yang dah berlaku. Dia masukkan iklan dalam surat khabar. Dia masukkan pencarian dalam papan iklan. Ialah untuk cari tahu kok lah ada siapa-siapa yang ternampak ke apa kan. Pada masa tu, dia tak percaya yang anak dia tu dah meninggal dunia. Dalam masa yang sama juga, ramai sangat yang kritik dia. Cuma dia tak hiraukan semua tu. Beberapa tahun lepas tu, a few years later, mungkin dekat dengan 10 tahun jugalah, hubungan Denise dan juga Brian mula goyah. Ingat kan? Sampai syurga dia orang bahagia. Denise pada masa tu, dia pergi halau Brian dan dia minta supaya Brian ceraikan dia. So masa ni, Denise tadi dia dah feeling macam single balik lah. Dia jadi janda kaya, ada duit pun banyak kan. Dan dalam masa yang sama, dia mula keluar dengan boyfriend baru. Ada satu hari tu, Brian tadi dia pergi menyorok dekat tempat duduk belakang keretanya Denise. Dan pada masa tu, Denise ni dia pergi keluar shopping. Bila dia dah masuk ke dalam kereta, si Brian, dia tiba-tiba je muncul dan keluarkan pistol. Masa tu Brian ni ugut tau. Dia cakap dia akan bunuh Denise dan dia akan bunuh diri. Denise memang terkejut gila lah masa tu kan. Dan dia tahu si Brian ni dah pernah membunuh. Of course lah dia tak akan teragak-agak untuk membunuh lagi sekali. Masa tu dia takut, dia tak tahu nak buat apa. Tapi lama-kelamaan dia berjaya juga kawal keadaan. Dia pujuk Brian, dia cakap dia akan cancel cerai, cakap dia akan bagi peluang untuk mereka berbaik balik macam tu kan. Dan dia cakap yang dia akan ikut je apa yang Brian ni nak. Bila Brian ni dah tenang, Denise tadi dia call pihak polis
Dan pihak polis pergi tangkap Brian ni. Dah tu kes ni masuk mahkamah dan Dennis tadi dia menangis-nangis. Dia cakap dia dalam keadaan ketakutan. Dia cakap dia trauma, dia takut bila tengok dengan Brian ni. Dan dia mohon supaya pihak mahkamah jatuhkan hukuman yang panjang kepada Brian ni. Biar si Brian ni masuk penjara lama sikit lah dan tak kacau dia lagi lah lepas ni. Macam tu lah kan. Brian dijatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun. Jadi pada masa ni, pada masa dia dijatuhkan hukuman tu, lebih kurang dalam 17 ke 18 tahun selepas kehilangan Mike William. Dalam masa Brian tadi ada dalam penjara, pegawai penyiasat ni mula tanya Brian. Kok-koklah dia tahu apa yang sebenarnya yang dah berlaku dengan Mike kan, Mike William tu kan. Sebab Cheryl pada masa tu tetap juga tak berputus asa dan diorang macam kesian jugalah dengan maknya Mike ni. Sampai kesudah dia tetap juga tak berputus asa untuk nak tahu apa yang dah berlaku dengan anak dia kan. Dan dalam masa yang sama, sebenarnya pegawai penyiasat ni pun ada rasa curiga. Yelah tak lama je daripada kehilangan Mike tu, macam mana si Brian ni boleh ceraikan isteri dia, lepas tu boleh pindah masuk ke dalam rumah Mike dan boleh kahwin dengan isterinya sahabat baik dia sendiri. Tak kepelik tu. Siapa je yang akan buat benda-benda macam itu kan? Melainkan diorang memang ada sesuatu. Tapi sebab pegawai penyiasat pada masa tu tak ada bukti langsung, so diorang cuma boleh serkap jarang je lah kan. Tapi pada masa tu, masa Brian dah ada dalam penjara, dia macam sekat jarang mancing macam tu kan. Tiba-tiba mengena tau. Brian tadi dia buat perjanjian. Dia buat perjanjian dengan peguam ataupun mungkin pendakwa raya lah kot. Katanya kalau dia ceritakan semua benda, kalau dia buat testimoni, dia nak dapat imun daripada kes ni. Ataupun bila dah disahkan siapa-siapa je yang bersalah lepas ni, dia tak akan bersalah. Dia akan bebas daripada kesalahan tu. So, lepas dah buat perjanjian semua, Brian ni pun buka mulut. Mungkin dia sendiri pun dah fed up dah dengan sandiwara si Dennis ni kan. Yelah, kau bagi aku 20 tahun, kau sedap je dekat luar sana dengan boyfriend baru lagi. So, Brian ni pun pergi buat pengakuan dekat mahkamah. Jadi, pengakuan penuh dia, saya ada letakkan link dekat bawah ni. Kalau korang nak pergi dengar, memang panjang gila weh. Dan ada 1 part, 2 part, 3 part macam itu. Secara terperinci dia ceritakan. Jadi apa yang dia ceritakan, apa yang dia buat pengakuan dekat mahkamah tu adalah apa yang saya dah ceritakan daripada awal video ni sampai sekarang. Itulah pengakuan dia. Dan last kali, Dennis tadi dia dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat atas kesalahan konspirasi pembunuhan tahap pertama. Ialah sebab dia yang rancang kan. Dan yang paling kesian dalam kes ni adalah anak dia tau. Pada masa ni, anak dia dah remaja dah. Dan boleh bayangkan tak, anak dia selama ni hidup dengan pembunuh ayah dia. Ialah maknya dengan ayah tiri dia yang rancang untuk bunuh ayah kandung dia. Dan dia sendiri pun panggil ayah tiri dia, aka pembunuh ayah dia, sebagai daddy ataupun ialah ayah lah kan. Tak boleh bayang lah. Dan yang keduanya adalah mak dia, Cheryl tadi. Dia, ya Allah, memang kata semangat gila. Dia sampai kesudah tak putus asa untuk cari tahu dekat mana anak dia berada. Sampai kan dia boleh pergi hari-hari macam itu tau. Dia pegang sepanduk macam ini, pergi tanya orang tu, pergi tanya orang ni, bagi flyer semua kan. Dah tu dia cakap apa tau. Dia cakap memang dia perasan kalau dia pergi ke balai polis ke apa, tak pun dia jumpa dengan orang-orang, dia hulurkan flyer tu semua, ramai yang cakap dia ni gila tau. Yelah sebab dia tak nak terima kata anak dia dah meninggal. Sebab semua orang cakap anak dia dah meninggal, tapi dia tak nak terima kan. So semua orang cakap dia gila. Tapi dia cakap dia tak kisah semua tu. Kuatkan semangat dia. Yelah kalau kita tak putus asa, lama-kelamaan kita akan dapat benda yang baik. Okey, satu hal lagi yang jadi macam agak muskil kat sini. Sebenarnya si Brian dengan si Dennis ni, dia dah mulakan hubungan sulit diorang tu pada tahun 1997. Dan anak Dennis dengan Mike ni, dia lahir pada tahun 1999. So, macam ramailah yang menimbulkan kemuskilan dekat situ ataupun questionable dalam bahasa Melayu apa benda, persoalan dekat situ kan. Yang kata sebenarnya anak diorang ni anak siapa macam tu. Malah nak cakap
The end. Okay, sebelum kita say bye-bye, saya nak bacakan satu quote dekat sini. Katanya perkara yang paling menyedihkan tentang pengkhianatan adalah ia tak datang daripada musuh kita, tapi ia datang daripada orang yang paling kita percaya. Sebab kalau dah musuh, kita dah tahu, kita tunggu nak berperang je dengan dia kan. Tapi sahabat ni, itu adalah orang yang paling kita percaya tau. Tapi orang tu jugalah yang mengkhianati kita. Dan itulah yang paling menyakitkan. Dikhianati oleh orang yang kita percaya. Jadi kalau orang dah letak kepercayaan pada kita tu, hargailah. Jagalah amanah tu. Kalau kita jaga amanah orang, orang akan jaga amanah kita. Kan? Jadi saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Saya harap korang tak boring dengar cerita kali ni. Dan maaf kalau ada yang kurang daripada saya. Maaf juga kalau saya ada menyentuh sensitiviti setengah individu. So macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.